start je lah. Diingatkan anda semua tolong jangan tekan record. Sebab saya dah tekan record kali pertama tadi. So kita dah terkeluar sebenar seketika. Terima kasih Cikgu Jia sebab mengingatkan kita kembali. Alhamdulillah. Saya kena backup juga ni sekejap. Okay, Alhamdulillah dah start record. Dia baru nak masuk. Okay, insyaAllah kita teruskan lagi. Okay, bila kita nak dengan lampiran, maksudnya kita nak masuk attachment, sama ada bahan-bahan yang daripada Google Drive ataupun bahan-bahan daripada kita punya komputer, kita boleh masukkan melalui file. Di sini ada file. Atau mungkin kita ada link daripada laman web, kita nak masukkan laman web kita kan. Ataupun kita nak masukkan dapatkan dapatan-dapatan daripada lain, so kita ambil daripada link. Ataupun kita nak berkongsi dengan para pelajar kita nanti ataupun dengan guru kita, kita boleh add kepada YouTube. Itu kalau add, maksudnya kita tambah, kita tarik dia naik atas. Ataupun kita juga boleh menghantar tugasan dan menggunakan create. Create tu maksudnya dia akan create satu file, sama ada file itu dalam bentuk Google Doc, yang ini, Google Doc, Google Slide, Google Sheet ataupun Google Drawing. Kita juga boleh hantar gambar, macam orang pelajar-pelajar sini kan ada nak membina template, nak membina poster dan sebagainya, kita boleh menggunakan drawing. Ataupun mungkin kita nak minta para pelajar kita menghantar Google Form. So create form tersebut pun boleh jugalah. Okay. Untuk add ada 4 perkara, untuk create ada 5 perkara. Okay, itu dengan lampiran. Kalau tanpa lampiran lagi mudah. Cikgu just bagi arahan, pelajar hantar. Itu sahaja. Kan? Simple kan? Okay. Never mind, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okay, untuk tugasan dihantar sama ada secara terus direct. Maksudnya, okay, saya terus buatlah, contohnya saya buat tugasan, saya terus hantar kepada para pelajar saya pada masa ketika itu. Ataupun saya hantar secara berjadual, schedule, dan ataupun saya simpan dulu seketika, save draft. Okay, dan ini saya akan tunjuk sekejap lagi dalam Google Drive. Ini tunjukkan caranya lah ni. Okay, yang ini. Okay, next. Saya adik-adik, saya terangkan dahulu, nanti buat saya pergi kepada Google Classroom lah. Okey, untuk tugasan yang berlampiran, biasanya tugasan yang berformat. Mungkin guru boleh menyediakan lampiran sebagai bahan bantu mengajar. Maksudnya di situ dia minta pelajar untuk lihat sahaja bahan yang disediakan. So dia akan pilih student can view file. Ataupun dia boleh minta pelajar menyelesaikan tugasan dalam dokumen tersebut, dokumen yang telah dihasilkan. Di mana dia ada 2 pilihan, sama ada dia minta pelajar mengedit file tersebut secara kolaborasi. Student can edit. Ataupun secara individu. Maksudnya Google Classroom akan jadi seperti mesin photostat. Dia akan make a copy for each student. Zaman sekarang dah tak payah lagi nak pergi pada nak photostat bahan-bahan, tak payah. Kita minta Google Classroom siapkan terus bahan kepada kita, direct bahan itu sampai kepada para pelajar kita. Apa yang kita nak photostat tersebut terus direct masuk kepada akaun para pelajar kita dalam masa 1 saat pun dah sampai. Okay. Untuk yang ini, tugasan dengan lampiran ini saya disediakan 2 tugasan untuk anda. Okay. Yang pertama, tugasan Malaysia dan anda. Okay, untuk yang ini tugasan dengan lampiran, dan saya minta nanti saya akan terangkanlah apa tugasan dia. Okay, next, tugasan tanpa lampiran. Yang ini guru-guru paling suka.
Ya, guru paling suka sebab kita just bagi arahan dan para pelajar kita bebas untuk menghantar tugasan itu mengikut kreativiti mereka. Dan tugasan ini biasanya akan orang kata membantu, ni menyokonglah PAK 21 di mana para pelajar akan menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Di mana pelajar boleh menghantar tugasan sama ada dalam bentuk media. Boleh hantar gambar, boleh hantar video, boleh hantar rakaman suara. Ataupun mungkin juga para pelajar itu boleh hantar dalam bentuk lampiran-lampiran attachment daripada Google Drive. Dia ada doc, dia ada sheet, dia ada slide, dia ada Google Drawing, ada form. Apa yang saya sebut tadi ada juga dekat bahagian pelajar ataupun mungkin kita minta para pelajar itu untuk hantar link-link lah. Cikgu boleh buat, guru boleh buat, pelajar pun boleh buat perkara yang sama. Dan medium ini paling saya galakkan di mana untuk lebih membantu guru melatih para pelajar itu untuk lebih berdaya saing dan juga pelajar lebih kreatif, lebih gembira untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Cikgu, hai Cikgu I baru masuk. Okey. Seterusnya saya akan teruskan lagi dengan bagaimana nak menghantar. Okey, belum ada lagi dua. Tugasan yang kedua Tugasan yang kedua. Tugasan jom mengenali saya. So ini kalau kita tengok tadi pada saya punya pendaftaran tadi, kita mempunyai, alamak hilang tadi kat bawah ni. Kita mempunyai lepasan seramai 11% tadi. So ramai kat sini yang dah lepas grade daripada UPSI yang bakal-bakal ke sekolah. So tugasan ini juga untuk adik-adik juga yang baru-baru semester 1, semester 2 tu untuk menyediakan diri. Buat satu tugasan ini daripada Mama Awesome berkaitan jom mengenali saya. Okey, 2 tugasan Okey, next. Habis skop yang pertama. Okey, skop yang kedua bagaimana nak menyemak dan beri markah, kita akan sambung seketika. Kita pergi pada skop yang pertama dahulu, kita pergi pada Google Classroom. Okey, saya padam yang ini. Saya pergi kepada Google Classroom. Google Classroom saya belum buka. Okey. Google Classroom boleh di-attach, boleh dicapai sama ada menggunakan waffle di sebelah kanan atas ini. Google Apps nama dia, waffle ni nama dia Google Apps. Ataupun adik-adik boleh tekan dekat bahagian Omnibox ini. Ini nama dia Omnibox. Classroom.google.com. Saya lebih suka guna kat sini. Terus cari dia kat sini ada Google Classroom. Okey, gambar warna hijau ni kan. Semua dah kenal kan. Ni dah kelas ke-6 kan. Semua pun dah install dekat handphone bimbit masing-masing. Saya sekarang ataupun sebab saya mengajar pelajar tingkatan 6, pelajar tingkatan 6 boleh bawa handphone ke sekolah. So kalau saya katakan tiba-tiba saya diarahkan untuk bermesyuarat ataupun ada aktiviti di luar kelas, di luar sekolah, pelajar tak heran. Dipikir pun tak heran sebab saya akan automatik akan hantar para pelajar saya, hantar tugasan kepada para pelajar saya. Okey, ini DC, DC UPSI. Okey. Untuk membina assignment. Okey. Untuk membina assignment, ini saya sebagai guru Kita klik pada classwork. Okey. Saya sebagai guru ada classwork, ada perkataan create di sini. Kalau adik-adik tak ada perkataan create ini. So kita klik dekat create ini dan kita klik pada assignment. Okey, yang lain saya tak nak sentuh sebab cikgu-cikgu lain dah sentuh. So saya klik yang ini saja sentuh pada assignment. Okey, saya pergi dekat bahagian nombor 5. Okey. Yang kalau adik-adik perasan, untuk pendaftaran peserta Awesome tadi, saya buat dalam bentuk assignment. Bentuk assignment dia bentuk begini. Bentuk buku nota, lepas tu dia ada nota-nota macam itulah. Itu bentuk assignment. Okey. Di mana assignment ini membenarkan kita, membenarkan guru untuk memberi markah kepada para pelajar. Okey. Seramai 105 orang yang mengisi borang tadi, tapi cuma 6 orang saja tekan turn in. Sebab apa? Sebab anda semua dah isi borang tersebut, pendaftaran tersebut, tetapi anda tidak menekan turn in. Ataupun mungkin separuh handphone dia tulis itu mark as done. Cuba tengok dekat handphone tu. Cuba tengok kat situ ada tak perkataan turn in. Sebab kalau saya tengok dekat sini, okey, kita sebagai guru boleh buka assignment ini. Saya klik dekat assignment ini, link ini. Dia akan buka dekat bahagian introduction.
Okay. Lambat pun nak buka ni. No student yet. Oh, back balik. Okay. Internet saya slow kot. Mungkin sebab tu juga tadi record hilang kot. Sekejap Okay, ni introduction saya. Cikgu senang je. Cikgu just bagi tulis situ pendaftaran. Bagi tajuk, bagi dah sikit arahan. Arahan pun tak ada arahan. Just saya tepekkan gambar, saya tepekkan link untuk Google Form. Dah semua dah belajar Google Form kan? Okay. Saya pergi dekat student work. Okay, tengok 6 orang siapa yang dapat markah tu. 6 orang, 12 orang dah. Sudah tambah tu, dah bagi tahu cepat je semua kan. Ambil lah peluang. Okay, tak ada masalah. Ambil peluang, isi. Okay. So, kita sebagai guru, sekejap ya, rakan-rakan ada orang baru nak masuk. Okay. So, kita sebagai guru, kita boleh lihatlah siapa pelajar kita yang hantar. Ni 12 orang yang hantar. Okay. Mak Ashraf, Chin Soyin, Cikgu Alif, Cikgu Chin, Cikgu Christine, Cikgu Dila. Adalah 18 orang, tambah lagi dah. Ambil peluang. Anda digalakkan ambil peluang sebab ini skop ini kita akan tengok dekat bahagian memberi markah kejap lagi. Okay. So kita boleh tengoklah siapa yang belum hantarkan. Macam saya dalam kelas saya boleh tengoklah dalam kelas saya dekat jabatan ke saya boleh tengok siapa lagi yang belum hantar ni. Saya biasanya boleh tengok je sebenarnya nak tengok siapa yang tak hantar tengok kat sini. Ni bahagian turn in. Atas ni bahagian turn in. Okay, kalau start kat sini pun boleh juga. Sekejap Hai. Ya. Okay. Tu yang dah turn in. Yang assign ni saja maksudnya dia belum hantar. Ni pelajar-pelajar ni belum hantar lah. Sampai bawah dia. Okay. Kalau saya dah beri markah, dia ada satu lagi ruangan. Dah diberi markah. Return tu tulis kat situ. Okay, 27 orang dah hantar. Okay, settle yang ini. Ini dalam bentuk tugasan di mana saya just boleh bagi 10 markah lah. Maksudnya bila saya semak Google Form anda semua dapat 10 markah. So, saya just tulis kat sini lah 10 markah nanti kan. Okay, next. Okay, cara kita nak bagi tugasan. Saya tadi kata create, klik assignment. Okay. Sebenarnya tugasan untuk anda tadi, yang 2 tugasan saya beritahu tadi dah dibuat. Sebenarnya saya buat sebagai schedule, berjadual di mana kalau perkongsian saya tadi, cara kita nak menghantar tugasan kita, ini bukan, mana? Cara kita nak menghantar tugasan kita adakah secara, yang ni, adakah secara terus ataupun secara berjadual. Kalau secara terus tadi, yang tugasan tadilah yang kita buat pendaftaran tadi. Okay, tugasan berjadual ada 2 tugasan kepada anda. Sekejap lagi saya akan terus blast kepada anda dalam pukul 10.30. Okay, saya pergi ke classwork. Okay, kelas ke-5. Okay, anda tengok sini warna hitam. Okay, pada anda tak ada tau. Pada anda cuma ada satu saja sebab saya dah assign pada anda satu tugasan saja. Tapi saya sebagai guru, ada lagi yang pertama Malaysia dan anda. Okay, baru masuk. Hai Cikgu Liana. Okay, dia warna kelabu. Masuk dekat sini tugasan ini belum dihantar. Hanya pada guru saja ada. Yang kedua, jom mengenali saya tugasan dia. Okay, saya pergi ke atas. Yang berwarna kelabu, kalau tengok kat sini, schedule for 10.30 am. Lagi 6 minit dia akan masuk pada anda semua. Tengok kat sini, schedule 10.30 am. Okay. So, macam mana nak buat menghantar tugasan? Kita dah create, lepas tu kita dah klik assignment. Okay, saya pun edit dekat sini lah nak tunjuk pada anda semua kan. Okay, caranya, dia akan keluar satu paparan. Bila kita tekan create, kita klik assignment. Lepas tu dia akan keluar title. Kita bagikan title. Lepas tu introduction, bagikan introduction kita, arahan dia. Ataupun lepas itu, atau pula selepas itu yang ketiga, sekiranya kita ada lampiran, kita boleh add. Add sama yang tadi kan. Ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Ataupun kita nak create satu lagi file. Kita akan create, ada 5 pilihan di sini. So kita create lah sajalah. Okay, macam buat Google Form. Kalau nak kata Google Doc, kita klik Google Doc. And then, kita pilih. Adakah file itu
untuk pelajar lihat, pelajar edit ataupun pelajar macam yang saya tulis tadi, make a copy for each student. Kalau macam ini saya kata student can view file only. Sebab ini dalam bentuk JPEG. Okay, step yang ketiga. Step yang keempat, kita penuhkan bahagian details untuk tugasan tersebut. Adakah tugasan itu untuk semua? Kalau semua, kita klik all student. Dan juga, tengok sini kan, all student dah terima. Kalau kita nak bagi seorang saja, kita klik kat sini, hilangkan dia, kita bagi pada A ni je. Pandai A dia. Dia nak nama dia kat atas, dia tulis A, double A semua sini. Ataupun, orang ni. Ini je terima tugasan, katakanlah. Okay. Kalau tak, all student lah kan. Okay. Lepas tu, untuk pointer. Pointer ataupun kita nak bagi ungraded. Kalau ungraded maksudnya tak ada markah lah untuk dia. Selain daripada itu, maklumat details adalah berkaitan dengan tarikh perhantaran, due date dia, topik dia. Kalau katakanlah topik itu belum ada, jangan risau, jangan kalut. Create je topik. Automatik tugasan yang kita buat ini masuk dalam topik yang kita cipta tersebut. Okay. Kalau macam ni topik dia kelas 5. Saya terus masuk ke dalam kelas 5. And then rubrik. Rubrik ini nanti anda semua akan belajar petang ini. Okay. Dah settle itu, saya klik lah. Ini saya save kan? Save dulu. Okay. Dia akan keluar button assign kat situ sepatutnya. Bila tekan yang save tadi kan, dia tekan assign. Okay, automatic dia akan keluar kat sini. Maksudnya dah assign. Okay. Dah assign. Okay, kalau dia berjadual begini, macam mana nak jadikan dia berjadual begini? Okay. Cara yang sama, cuma kita klik kat bawah dia sahaja. Okay, saya tunjuk. All topic. Sekarang baru kita buat dia punya ni kan, practical. Okay, kita dah tengok cara, apa hasil dia. Kita dah tengok cara dia. Lepas tu kita tengok step by step dia. Create. Assignment. Okay, bagi tajuk assignment. Tajuk dia. And then bagi arahan dia. Sekiranya nak lampiran, kita klik add ataupun create. Kalau tak nak lampiran, biarkan sahaja. Itu yang nombor 3. Yang keempat, maklumat untuk assignment tersebut. Adakah tugasan dia untuk kelas GC? Kelas inilah, kelas ini saja. Ataupun kita nak bagi tugasan ini, mungkin saya mengajar 2 kelas. Saya mengajar 2 kelas, saya pun klik lagi 1 kelas. Maksudnya semua pelajar dekat GC UPSI tu dengan semua pelajar dekat pengurusan pusat akses tersebut akan terima tugasan yang sama. Boleh nak pilih semua pun boleh. Kalau tugasan itu berkaitan lah, mungkin anda semua nanti kat sekolah nanti mungkin ada kelas sains tingkatan 3, ada 3 kelas. Tugasan dia sama, bagi je tugasan dia, klik 3 kelas. Okay, kalau macam ni untuk GC saja kan? Okay, untuk GC saja. Untuk student, all student ataupun macam saya tunjuk tadi lah, all student ataupun tertentu sahaja. Kita boleh pilih. Lepas tu bagi point, sekiranya nak beri point. Kalau tak nak beri point, kita klik je ungraded. Dah settle. Itu kalau ada due date. Kalau macam sekarang, waktu MCO sekarang tak ada due date, cikgu-cikgu tak digalakkan membuat due date sebab para pelajar diberi masa yang sangat panjang untuk memberi peluang kepada mereka untuk menyiapkan tugasan. Contohlah tak ada due date. Lepas tu topik. Topik tadi kata kalau topik dah ada bolehlah kan. Kalau tak ada topik, saya create topik. Create topik saya tulis tu demo. Demo assignment. Contohlah topik demo assignment. Saya klik assign. Kalau saya klik assign, automatic dia jadi warna hitam. Saya klik tau. Saya klik assign. Adik-adik tengok kat mana hasil dia. Tiba-tiba terciptalah magic kan. Ada demo assignment. Tadi tak ada demo assignment. Tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada demo assignment kat sini. Tajuk assignment tu tajuk. Tajuk lah tadi kan saya tuliskan. Okay, ini kalau kita nak hantar terus. Kalau kita nak berjadual, maksudnya bila cukup je pukul 10.45 kejap lagi dia terus masuk. Sekarang adik-adik dah rasalah. Adik-adik dah boleh tengok tugasan yang pertama dan kedua dah masuk pun dalam itulah, dalam Google Classroom adik-adik. Cara nak buat macam mana saya buat itu? Okey, kejap
Saya klik dekat kelas 5 ini. Oh, ada orang baru masuk. Okay. Ni warna hitam. Dah masuk penugasan. Oh, belum masuk lagi. Jam saya dah pukul 10.31. Dia lambat lagi. Dia tak masuk lagi ni. 10.30. Yang bawah dah masuk belum? Belum juga 10.30. Okey, macam mana dia nak buat berjadual itu? Sekejap bateri saya habis. Saya punya skrin kabur. Maksudnya bateri tak habis tu. Okey, macam mana nak buat dia berjadual ni kan? Okey, kita back balik ni atas. Create. Topik, create. String pula saya tekan. Sorry. Create. Assignment. Sama juga, kita bagi tajuk. Kali ni kita cari jadual. Tajuk berjadual. Nak bagi adik-adik ingat je lah. Nak bagi ni, bagilah tajuk apa-apa. Sains apa, matematik ke, tambah operasi tambah ke. Dan bagi sedikit arahan. Okay. Yang ketiga, sama ada dia ada lampiran ataupun tak ada lampiran, berilah. Kalau ada lampiran, add dah ataupun create. Kalau tak ada, biarkan saja. Lepas itu bagi maklumat untuk yang keempat, bagi maklumat untuk assignment tersebut, perkara yang sama. Ini saya tulis ungraded juga. Topik saya masuk dekat, tadi dah ada topik demo kan, saya masuk dekat demo assignment. Okay, lepas tu dia nak berjadual. Kita nak bagi benda itu, dokumen itu berjadual. Masuk, okay, mungkin contohlah saya, selain daripada saya ni guru tingkatan 6, saya adalah jurulatih utama pegawai teknik untuk bola jaring kawasan Tanjung di Negeri Melaka ni. So saya dah tahu dah jadual saya, okay, minggu depan automatik Selasa, Rabu, Khamis saya ada latihan netball dekat sekolah sukan contoh. So saya tak boleh nak masuk kelas. Saya assignkan dahulu, saya boleh hantar tugasan, saya boleh hantar nota. Okay, ya. Yeah. Ada yang bersuara, silakan. Adik-adik boleh tau kalau nak bercakap dengan saya, boleh buka mic dan bertanya sekiranya saya laju ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, katakan saya ada tugasan. Okay, ada tugasan di luar, ada melatih bola jaring katakan. Okay, so macam mana saya nak assign pada para pelajar saya? Boleh saya assign nota, saya boleh assignkan juga tugasan. Okay, saya klik dekat bawah ni. Kalau saya tekan assign, automatik dia terus masuk. Saya tak nak. Saya nak bila hari Selasa minggu depan, contoh kelas tu pukul 10. Pukul 10 automatik assignment itu masuk dalam handphone para pelajar saya. So dia dah standby lah, dia ready lah. Kalau saya bagi awal-awal, nanti dia siap kat rumah. Nanti dalam kelas dia bising. So dia buat kerja lain ataupun tidak kan. So nak macam tu, saya klik dekat assign. Saya klik dekat schedule. Jadual. Bila nak hantar? Okay, saya klik ni schedule assignment. Saya nak hantar hari Selasa minggu depan. Contoh saya ada latihan bola jaring. Okay, saya klik. Pukul berapa kelas saya tu? Katakan kelas saya tu pukul 10.30 ni pelajar rehat. 10.50. 10.50. Saya pun klik schedule. Apabila saya klik schedule, okay, adik-adik boleh lihat dekat sini, dia berwarna kelabu. Dan perkataan keluar dekat sini, schedule for 6 Oktober. Maksudnya apabila saya keluar bertugas di luar, saya bolehlah menghantar ataupun panggil apa, para pelajar saya bolehlah menerima tugasan daripada saya. Okay, setakat itu adik-adik di ruangan chat. Okey ke tak okey ataupun laju, beri respon seketika. Okey, jelas insya-Allah. Semua dah hebat ni. Ni memang guru-guru PAK 21 ni. Bakal guru pembelajaran abad ke-21. Alhamdulillah. Okey. Mantap. Mantap Kalau dalam perkataan dalam pengajian am tu memang kena buat karangan yang mantap. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih yang memberi respon, insya-Allah. 42 orang memberi respon sekaligus. Tembak sekaligus gagas. Okey. Itu untuk memberi tugasan. Okey, bagaimana kita nak? Okey, saya balik kepada nota saya. Okey. Bagaimana nak memberi tugasan? Bagaimana nak hantar tugasan? Settle. Okey, seterusnya. Bagaimana nak menyemak dan memberi markah? Okey, nak menyemak dan memberi markah saya boleh tunjukkan dua.
Yang pertama, contoh tadilah kalau kita ada tugasan tadi kat sini. Okey, saya pergi dekat kelas 5. Sekiranya kita just bagi tugasan yang ini kan, nak bagi markah senang je. Saya dah tunjukkan tips dengan tadi. Saya klik kat sini. Jadi saya akan tunjukkan kelas saya satu lah. Okay, contoh sekarang dah 47 lah. Daripada 6 orang tadi, 47 orang dah hantar. Maksudnya boleh lah. Yang lain nanti mungkin boleh klik kemudian lah ya. Okay, senang saja. Kita just, dia akan keluar sini, attachment kat sini kan. Sebab kan ini Google Form dia tak ada attachment lah. Okay, tak ada masalah. Just klik kat sini. Yang cara pertama adalah kita klik saja 10. Okay. Contohlah markah dia kan semua 10 kan. Tak adalah, kejap lagi saya akan buat. Dah habis kelas ni baru saya buat. Nanti kan habis masa. Okay, saya buat 3 orang lah. Orang yang A kat atas ni untung lah. Okay, katakan yang 10 ni yang ni saya dah beri markah, saya klik return. Cikgu tahu, cikgu kena return. Okay, kalau anda sebagai pelajar takkan. Tak perlu tekan return. Saya tekan return, automatic. Okay. Saya tulis sini. Selamat berkuliah lah contoh. Selamat berjengkel. Berkuliah pula. Saya tekan return. Automatic email dihantar, Google Classroom akan menghantar email kepada Ahmad Zawawi, Ahmad Ashraf dengan Ahmad Azrul bahawa dia telah menerima 10/10 grade bagi tugasan ini. Itu cara pertama. Saya menggunakan di bahagian tepi ini. Ataupun cara yang kedua adalah dengan menggunakan button grades. Button grades kalau adik-adik dia tak ada button grades. So adik-adik bayangkanlah adik-adik sebagai guru nanti kan. Okay, so saya klik dekat GC ini. Okay, bahagian stream, bahagian classwork, ini tempat kita bekerja, classwork, people, orang-orang yang ada dalam kelas kita, di bahagian grades. Okay, di bahagian grades, saya klik. Ini macam buku markah lah, buku untuk mengisi markah kan. Cikgu-cikgu kan biasa ada tugasan kan. Dia hantar assignment, dia hantar pelajar hantar buku, dia semak, dia pun tulis markah kan. Lepas tu dia pun catat dalam buku dia. Itu masa zaman sekolah dulu-dulu kan. Zaman sekarang tak payah. Cikgu-cikgu semua masukkan dalam handphone. Dalam handphone. Betul lah. Dalam handphone ataupun dalam komputer masing-masing menggunakan aplikasi Google Classroom. Okay, dekat bahagian grades ini, kalau bahagian grades ni, kalau internet slow memang dia macam ni. Dia tak bagi saya tunjuk lah tu. Okey, ada. Okey. Tengok dekat mana tadi? Pendaftaran. Okey, tengok kat sini tau. Pendaftaran ni. Okay, pendaftaran ni. Tolonglah, tunjuklah. Sebab dalam nota saya pun saya blur kan ni. Dalam live pun dia blur kan. Okey. Kalau kita tengok sini yang AA tadi dah dapat markah tadi apa? Ni. Cikgu Abdul Zawawi, Cikgu Ashraf dah dapat markah, Cikgu Azrul Yahya pun dah dapat markah. Sebagai contoh Cikgu AA ni pun saya bagilah markah dia, nama dia kat atas kan. Okey, kejap tak boleh buka lagi. Okey, cara yang kedua kita boleh terus beri markah dekat bahagian grades. Contoh saya bagi sini 10. Cikgu AA ni saya bagi 10 markah. Lepas tu, mana lagi? Cikgu Ahmad Farhan. Okey, contoh Cikgu Ahmad Farhan ni pun saya bagi 10. Okey, internet saya sangat slow. Okey, biarkan dahulu. Okey, nanti dia akan keluar satu button return. So, cikgu kena return. Automatik lah yang Cikgu AA ni dengan Cikgu Farhan ini dapat markah, dapat email daripada Google Classroom menyatakan cikgu telah beri markah kepada dia. Grade dia 10/10. Itu cara kita nak menyemak tugasan dan memberi markah. Bahaya. Keluar balik. Saya terus pergi pada stream classwork. Okay. Tak boleh. Okay. Itu cara yang pertama. 2 kaedah untuk menyemak dan juga memberi markah. Macam mana pula kalau kita minta para pelajar kita membuat karangan, membuat kerja khusus, macam adik-adik membuat tesis, sebenarnya boleh menggunakan Google Classroom. Saya kalau adik-adik daripada pelajar STPM memang biasa buat kerja khusus kan. Para pelajar saya pun sama juga buat kerja khusus untuk subjek pengajian AM.
Okey, mereka menghantar tugasan mereka dan menggunakan Google Classroom. Tak payah lagi mereka nak type dekat komputer, nak print bagi saya semak. Lepas tu saya pun conteng-conteng, tolong betulkan. Dah membazir kos dekat situ, kertas dah membazir, pen saya pun dah membazir. Saya tak nak pembaziran itu, saya memang menggunakan Google Classroom. Okey, contoh saya ambil lah satu kelas pengajian A ni pengajian semester 2. Saya tunjukkan dahulu tau. Okay. Class work. Contoh. Para pelajar saya punya tugasan. Kerja khusus. Ni kerja khusus sejarah. Kita ambil kerja khusus pengajian am. Kerja khusus pengajian am. Okey. Penulisan kerja khusus. So, klik kat sini. Saya view assignment. Hilang dah. Saya view assignment. Laju sangat saya tekan. Sorry View assignment. Okay. Ini adalah tugasan para pelajar saya. Yang ni saya tak boleh buka lah. Yang ni pelajar saya masih ada. Contoh yang ni lah. Pelajar ni saya dah berhenti dah ni. Okay, saya buka tugasan dia. Okay. Apabila tugasan ini, tengok Ain Tumira data ni dah apa ni apa? Dah berhenti dua orang ni. Okay, saya buka di sini. Pelajar saya hanya perlu type dekat bahagian Google Doc ini. Dan saya boleh semak. Ada abstrak dia, ni salah ni belajar ni. Contoh kita pergi pada penghargaan dia. Dia boleh semak dan sekiranya salah. Sekiranya perlu pembetulan. Mudah bagi saya sebagai guru untuk menyemak. Sebagai contoh lah. Sekejap pertama kali saya contohlah dia buat ada kesalahan dia. Dia tulis sini K huruf besar contohlah. Kita buat bagi dia salah sikit kan. Okay. So, saya boleh highlight kat sini. Tengok, bila saya edit kat sini, dia akan keluar kat sini. Okay. Saya ke sini, saya pun klik kat sini. Dah jadi kat situ kan. K with K dah keluar kat situ. Ataupun saya nak tanda, saya highlightkan ni semua. Saya klik tambah komen lagi. Add comment. Saya tulis situ. Perenggan ini tidak perlu. Contoh lah. Perenggan ini tidak diperlukan. Boleh delete. Ataupun boleh padam. Kita klik komen. So apabila pelajar menerima, dia akan nampak, oh cikgu dah semak saya punya tugasan. Bila dia dah betulkan, dia klik situ done. Ataupun kalau komen, dia tulis tu soft. Okay. Ataupun selain itu juga saya boleh, contoh saya terus direct tadi kan. Saya boleh highlight yang ni, contoh yang ni salah. Nama dia. Yang ini salah, katakanlah ayat ni salah. Saya pun klik lagi tahu Ben. So saya boleh menyemak dan menyemak dan menyemak. Okay. Ni kalau saya kata okey-okey je lah komen kan. So komen itu adalah cara saya untuk menyemak. Kalau kerja karangan lah. Kalau karangan. Kalau macam Google Form terus keluar markah. Kalau macam ni kita tak ada markah. Okay. So kalau di sini sebenarnya satu ruangan di sini ada ruangan untuk grades. Okay. Untuk grades. Nah ini tak ada sebab ini adalah ungraded punya. Apabila cikgu dah semak, cikgu tekan return. Cikgu tekan return. Tak apa pelajar ni dah berhenti sekolah dah. Okay, saya klik return. Automatik pelajar itu menerima email bahawa Cikgu Khadijah Latif dah menyemak tugasan anda bertajuk slot 2. Penulisan KK. So dia semaklah apa tugasan dia. Okay, macam mana nak bagi markah tadi kan? Saya kata kat sini sebenarnya ada grade. Okay, saya tunjukkan kelas sekarang lah. Ni kelas yang terdahulu. Kelas yang sekarang lah. Okay ni. Kelas yang sekarang ni, saya pergi dekat kelas work. Yang mana yang minggu lepas punya tugasan berkaitan dengan yang ini contohlah isu laman web sosial, mungkin adik-adik punya STPM code. View social, view assignment. Di mana yang ini saya meminta para pelajar saya mengedit di file yang disediakan. Maksudnya student can edit the file. Maksudnya saya sediakan file ini, 2014 punya file ini.
Semua pelajar saya boleh edit. Kenapa saya kata dia boleh edit? Okey, saya buka Bila saya buka file ini, okey, ini isu yang saya beri kepada dia, tajuk STPM tahun 2014. Saya klik dekat sini, okey, ini orang nombor 2 buat, Muhammad Daniel Haikal. Okey, saya menggunakan list name lah, dengan list name dia orang. Okey, nombor 1, Muhammad Daniel Haikal kena buat. Isu dia apa, dia bagi tahulah isu dia apa daripada tajuk tersebut, isu dia apa, fokus isu dia apa, idea dia apa. Ni idea dia. Karangan dia tulis kat sini, perenggan dia tulis kat sini. Okey, ini orang nombor 2, Muhammad Aiman Hakim. Adalah isu dia seterusnya. Okey, kita tengok pada orang yang keberapa ni. Orang yang seterusnya, tak nampak. Ni alat menyampaikan maklumat bah. Ini si Farahin punya. Farahin Fahmi punya. Okey, next. Lain ada lagi. Ada juga si Farizatul. So, satu dokumen ini semua para pelajar saya boleh buat. Anda punya ada contoh juga sebenarnya. Okay, so bila dah buat begini, okay, contohlah saya pergi pada student work. Nak bagi markah kat mana tadi kan? Yang pertama kita pergi kat sini. Contoh dia dah siap. Kalau dah tekan ini tu maksudnya dah buat lah. Kita pun tekan 100. Contohlah nak bagi markah berapa? 50. Bergantunglah pada cikgu. Yang kedua kita pergi pada grades. Yang ketiga, cara nak menyemak pula. Yang ketiga nak ada juga memberi markah. Contohlah saya pergi pada Ika Hakim ni. Saya pergi pada Eka Hakim, saya tunjuk laju sangat kan. Klik dekat Eka Hakim ni ataupun dekat nama orang ni. Eka Hakim. Kita klik Eka Hakim tu. Buka Google Slide tersebut. Okey. Kita bagi markah kat sini. Bagi markah contoh dia dah hantar kan. Saya dah semak malam tadi. Saya bagi dia markah 80. Saya tulis kat sini. Tahniah contohlah. Confirm dia terkejut ni dia. Saya klik post. Okay. So automatic pelajar Ika Kim tadi menerima, saya tekan ni return. Tekan return. Okay. Menerima markah 80% dan juga menerima private comment daripada Cikgu Khadijah Latif tentang tahniah bagi tajuk ataupun bagi assignment isu 1. Sains dan teknologi. Itu cara kita untuk menyemak dan juga memberi markah. Apa yang saya tunjuk tadi, saya sediakan juga macam biasa. Saya ni memang tak boleh bila saya berkongsi, saya nak pastikan para pelajar saya tahu. Step by step pun saya dah beri kat sini. So anda semua bolehlah tengok slide saya. Okay. Dan seterusnya. Grades. Grades tadi saya tunjuk sebenarnya kan. Dekat ruangan grades itu menunjukkan keseluruhan markah tugasan yang guru semak. Okay, yang telah disemak oleh guru. Dekat mana grades tersebut? Saya buka kelas anda, GCUC yang dekat sini. Dekat bahagian grades. Adik-adik boleh cuba nanti. Boleh grade kelas demo. Contoh kelas demo kan. Cuba tengok dah ada grades kat situ. Jadi cikgu pula. Sekarang anda semua adalah pelajar saya. Bahagian student. Kalau bila anda sendiri create ada create Google Classroom sendiri. Suruh kawan-kawan jadi student. Dia akan keluar kat situ. Anda akan ada 4 tab kat sini. Kalau bagi student, dia cuma ada sampai people saja. Cuma ada 3 sahaja. Okay? Settle. Menyemak dan juga memberi markah. So, di situ adik-adik. Ini bagi grade tadi kan. Saya dah buang markah ni. Ini markah pelajar saya dah buang. Saya dah crop kat sini lah. Okay. So, alhamdulillah. Saya dah settlekan tugas perkongsian saya berkaitan dengan assignment. Macam mana kita nak cipta assignment, macam mana kita nak hantar assignment. Yang kedua, macam mana kita nak menyemak. Dan yang ketiga, bagaimana hendak memberi markah. Okey, setakat itu. Okey ke tak okey? Jelas ke tak jelas? Sebab saya nak seterusnya, saya akan pergi pada tugasan anda. Di ruangan chat juga. Ataupun siapa nak buka mic pun boleh juga berborak dengan saya. InsyaAllah. Mana mic saya? Cikgu, tak boleh ke, ada soalan, tak apa, saya teruskan. Tak boleh ke bagi markah semua sekali terus? Maksudnya bukan masuk sorang-sorang. Okey, Cikgu Ahmad Azrul bertanya. Untuk memasukkan markah terus boleh sekiranya kita menggunakan tugasan yang orang kata macam Google Form, boleh. Tapi kalau untuk karangan tak boleh. Kalau karangan, kerja khusus, takkanlah kita nak bagi semua orang bagi markah dengan benda yang sama.
So tak boleh lah. Ini biasanya untuk orang-orang bahasa, orang-orang contoh seni pun sebenarnya kalau pelajar itu buat tugasan, dia dah snap gambar, kita nak menilai dia takkanlah semua orang dapat 100. Ini biasanya untuk yang orang panggil apa? Yang esei bentuk struktur. Ya Cikgu Azrul, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, next. Apa nak bercakap pula ni Okey. Okey, saya ada 10, 50. Okey, yang seterusnya, okey, saya pergi kepada anda punya Google Classroom. Saya rasa dah masuk dah kot tadi. Saya nampak macam hitam je tadi. Dah masuk dah pun. 10.31 tadi. Kalau anda perasan, dah boleh apa tengok sebenarnya Google Classroom. Sambil-sambil tu yang mana guna laptop tu, bolehlah tengok. Yang mana guna handphone tu, rasanya Google Meet boleh tapi awak dengar suara saya je lah. Boleh buka Google Classroom. Di situ ada 3. Saya masukkan 3 lagi assignment. Tadi dah 1 settle kan? Assignment tersebut, yang pertama, jom mengenali saya. Yang kedua, borang survey. Yang ketiga, Malaysia dan anda. Okey, kita akan tengok satu persatu. Saya pergi ke bahagian classwork. Anda jangan risau. Saya akan terangkan satu persatu apakah yang perlu anda lakukan. Okey, kelas kelima. Okey, tugasan yang mana yang datang dulu? Okey, ni. Tugasan Malaysia dan anda. Okey. Tugasan Malaysia dan anda ini adalah, saya view assignment dulu. Check. Okey. Sekejap internet saya slow. Okey. Tugasan okey, Malaysia dan anda ni panjang lebar kan. Saya pun terkejut. Boleh pula saya bagi arahan sebanyak-banyak ini. Okey, tugasan Malaysia dan anda ni adalah contoh tugasan dengan lampiran. Maksudnya saya menghantar tugasan kepada anda dengan lampiran. Di mana saya melampirkan kepada anda link-link YouTube. Okey, yang pertama. Di mana student can view file only. Di mana saya bagi 2 playlist. Yang pertama, playlist daripada YouTuber Nick Akmal. Yang kedua, YouTuber daripada Cikgu Khadijah. Nama macam ala-ala saya, Cikgu Khadijah. Lepas tu saya bagi link yang banyak lah kat situ. Di mana ada link daripada TV3, ada video daripada video-video resume yang saya mohon untuk anda lihat. Lihat, analisa video-video resume mereka dan hasilkan video resume yang super untuk anda dekat tugasan yang akan datang ni lah. Okey, untuk tugasan ini ada 3. Yang pertama, tugasan dengan lampiran. Kerja dia ataupun tugasnya adalah anda melihat saja video-video yang saya berikan kepada anda ini. Okey, untuk memberi idea kepada anda apakah yang hendak dilakukan untuk tugasan yang ini dan akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, student can edit file. Student can edit file itu pastikan telefon bimbit anda telah dibuat naikkan Google Slide. Di mana saya attachkan Google Slide untuk tugasan ini. Okey, di mana? Okey, saya tunjuklah Boleh scroll ke bawah yang ini. Foto album Malaysiaku. Okey, boleh anda klik dekat sana. Ada lebih kurang 200 slide. Bukan sampai 200 slide kan. Kita cuma ada dalam 100 lebih je kan. Tak ada masalah. Okey, anda pilih je lah anda nak slide yang keberapa. Tak nombor 1 pun tak apa, nombor 2 pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang ini saya minta anda untuk muat naikkan gambar anda bersama keunikan dan juga keistimewaan Malaysia. Okey, di mana berikan sahaja gambar, 3 gambar ke, 4 gambar ke, macam mana awak nak susun, tak ada masalah. 1 slide untuk seorang pelajar. And then, tulis nama anda, tulis nama fakulti anda. Okey, lokasi untuk gambar dan juga tarikh gambar itu diambil. Kalau kita cerita tentang keindahan, keunikan, dari segi sosial dan budaya banyak. Anda boleh masukkan gambar anda bersama keluarga dekat tempat-tempat yang menarik, di pantai, di gunung dan sebagainya. Anda boleh masukkan
anda bersama dengan rakan anda menikmati nasi lemak ke, itu pun keunikan Malaysia. Pelbagai lah, boleh masukkan. Satu slide tu anda punya. Okay, so nanti kita akan pilih siapa yang slide paling cantik, nanti kita akan bagi pemenang nanti. Saya akan tengok kat situ, akan tepek kat situ hadiah, gambar piala, lepas tu nanti contact lah saya untuk diberi hadiah. Mana tahu nanti di ujung-ujung nanti kita akan bagi hadiah. Okay, ini yang pertama, ini contoh tugasan dengan lampiran. Di mana saya menggunakan student can edit the file. Okey, saya tunjukkan betul ke tidak. Saya kelentong je kan. Saya pergi sini. Nanti kan awak kata saya kelentong. Saya pergi kat sini. Okey. Saya pergi sini. Saya klik edit. Saya nak tunjuk pada anda betul ke tidak file itu can edit. Bawah dia. Student can edit file. Nampak ni? Maksudnya kalau pelajar A dulu, tadi pun Cikgu Ahmad buka ke, Cikgu Tusi buka ke, file dia sama. Anda pilihlah slide mana yang awak nak. Itu student can edit file. Untuk yang resume dia pula, anda tengok situ. Each student will get a copy. Saya klik save. Each student will get a copy membawa maksud. Okay. Saya pergi dekat bawah ini. Okay, tugasan dekat sini. Resume 2020. Saya klik. Ini template je sayang Intan Payung. Saya bagi awak template sahaja. Ada nama, letak gambar dekat sini. Kalau ada description profile awak, contact awak, education, work experience dengan skill. Ini template sahaja tentang resume. Boleh edit. Sekarang saya tak boleh edit sebab ini adalah template. Okey, bila anda buka anda punya tugasan, okey, saya klik dekat student work, automatic semua student yang ada dalam GC UPSI ini menerima file bertajuk nama anda resume 2020. Sekejap saya buka. Okey. Dah turn in dah. Cikgu Hema dah turn in. Okey, pastikan dekat telefon bimbit anda dah install Google Doc. Tadi Google Slide, yang kedua Google Doc. Lepas tu baru buat. Okey. Okay. So, anda tengok sini ada nama resume AP. Ada nama anda. Lepas tu, saya tengok sini. Nampak tu. Abdullah Zawawi bin Ismail Zawawi. Resume 2020. Yang ini pula Ahmad Azrul Hakim Yahya. Resume 2020. Automatik pelajar itu menerima tajuk yang sama. Yang depan cuma nama dia sahaja yang berbeza. Okey, kenapa Cikgu Hema ni berbentuk dalam bentuk PDF? Sebab Cikgu Hema dia belum install Google Doc dalam handphone dia. Dia cuma edit sahaja. Tengok tu. Dia edit dalam bentuk PDF. Ni contoh lah. Contoh. Dia dah buat lah tu maksudnya. Cepat dia buat. Dia dalam bentuk PDF. Dia hantar dalam bentuk PDF. Okey, bila saya dah semak, sama bagi grade, ada komen dan kita klik return. Okey, saya back balik. Close yang ini. Okey, dua perkara Yang pertama Google Slide, yang kedua Google Document. Okey, tugasan yang pertama, settle. Boleh adik-adik? Tugasan yang pertama. Kata apa Cikgu Hema boleh buat? Bagi banyak-banyak. Tengok Cikgu Liana suruh bagi banyak-banyak latihan. Ada soalan sini. Saya tulis soalan kejap Saya tak jawab dulu soalan. Betul baru kita tengok tugasan yang kedua. Okey, tugas soalan daripada Cikgu double A. Kalau kita input markah, lepas tu tak tekan return, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah Cikgu double A, tetapi markah itu ada pada guru saja. Para pelajar tak ada markah. Ambil handphone mama tu. Handphone dah habis bateri. Okay. So, kalau kita tak tekan return, pelajar tak dapat lah. Maksud ibaratnya macam kita semak sendiri. Short sendiri. Okay, next. Soalan daripada Cikgu Jia. Andai kan kalau cikgu dah semak esei pelajar,
dalam Google Doc dan pelajar tu dah buat pembetulan. Pelajar tu hantar sekali lagi, boleh edit tak dalam Google Doc yang asal tu? Okey, bagus soalan Cikgu Jia ni. Okey. Ya. Okey, kita pergi pada yang pelajar tadi kan. Dokumen tersebut, ini delete di sini. Okey, dokumen tersebut sekiranya cikgu dah return, pelajar boleh edit. Pelajar boleh edit. Sekiranya pelajar itu dah turn in kepada cikgu, tetapi cikgu belum return, pelajar tersebut tak boleh edit. So, ini membawa maksud kita sebagai guru kena bertanggungjawab. Apabila kita bagi tugasan kepada para pelajar, guru wajib ataupun kata wajib tu ganas sangat kan, gempak sangat. Cikgu perlu semak. Bila cikgu semak, cikgu kena tekan return. Barulah pelajar itu boleh memperbaiki karangan dia tadi. Mana tadi contoh tadi? Okey ni. Okey, saya view assignment. Nice. Makan roti tak? Okey, tengok Tadi saya buat return siapa tadi? Oh, Aish tak nak ni. Aish buka lah. Aish nak apa? Nah. Sekejap ya. Cikgu-cikgu. Nah. Cari. Okey. Siapa tadi? Apa nama dia? Ain. Cik. Saya turun bawah ni. Dia tak nama dia. Tu. Ain Tumira ni. Okey. Saya klik kat nama dia. Saya tengok dekat tugasan dia. Tadi saya dah tekan return kan? Apabila saya tekan return. Return ni dah tak ada warna. Saya dah tak boleh edit. Saya pula yang tak boleh edit. Sebab saya dah return kepada dia. Tetapi, kalau katakan dia dah hantar, tapi saya belum tekan return, dia tak boleh edit. Okay? Jelas? Cikgu Jia okey tak? Okey, Cikgu Syafika. Okey, kalau Cikgu Syafika maksudnya kena edit tak dia tanya. Okey. Cikgu Syafika. So, anda semua dah dapat tak tajuk yang pasal edit resume tu kan? Edit je kat resume tu. Edit resume tersebut, selepas itu tekan turn in ataupun separuh mark is done. Saya dah pastilah tengok pada bahasa masing-masing lah. Bahasa gadget masing-masing. So maksudnya anda dapat benda yang sama ni, tetapi anda kena edit resume anda. Okay. Tak ada maklumat peribadi pun kat situ. Just berkaitan dengan experience dan sebagainya. Tak perlu masukkan, untuk buat CV, tak perlu masukkan awak punya nombor IC, tak perlu masukkan nombor-nombor yang orang kata yang boleh mendedahkan anda kepada spam dan sebagainya. Tak perlu. Okay. So bila dah buat, Cikgu Syafiqah dah buat, rakan-rakan yang lain dah buat resume, hantar. Bila anda hantar, automatik saya akan terima dekat bahagian classwork ni lah. Macam tadi kan Cikgu Hema tadi dah hantar kan, kita boleh nampak. Saya boleh nampak, saya boleh bagi markah. Okey. Okey, silakan. Ada yang nak bertanya? Ada orang buka mic tu? Oh, tutup dah balik. Okey, settle soalan dah habis. Saya sambung kepada tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ni saya rasa kacang je bagi anda semua. Sebab saya ni baru nak bergerak kan. Anda semua dah dah hebat daripada saya. Dah ada handphone yang canggih, dah ada komputer yang canggih di mana anda boleh buat tugasan yang kedua ini. Tadi sambungan daripada tugasan yang pertama tadi kan dah tengok banyak video. Lepas tu tugasannya adalah saya view assignment dulu. Bagi nampak besar sikit. Tak boleh tekan. Buka dah.
Ini menunjuknya kan apa nama, internet tak kuat tu sebenarnya, bukan sebab Google Classroom ke apa. Okey. Dalam tugasan ini 100 markah saya beri. Setiap pelajar peserta dikehendaki menyediakan persembahan multimedia. Yang maksudnya merangkumi suara, merangkumi teks, merangkumi animasi untuk membuat video persembahan jangan lebih 3 minit. 2 minit cun, cantik. Okey, 2 minit ke 3 minit sahaja, jangan lebih-lebih. Di mana anda semua perlu berpakaian formal, sopan. Hasilkan video anda sebagai contoh. Saya suka tengok yang ini. Contoh contoh lain ni. Ambil satu post, satu tempat sahaja. Tak perlu ambil banyak-banyak tempat. Okey, saya bagi main. Okey, yang simple sahaja. Ada nama anda. Kalau nak tulis fakulti anda pun boleh juga sekiranya masih lagi belajar. Beri pengenalan diri anda sendiri. Okey. Boleh tak? Anda boleh tengok itu. Saya hasilkan dahulu anda punya video. Lepas tu upload dalam channel YouTube anda masing-masing. Format dia tulislah nama anda dan juga video resume. Contohlah tulis video resume Cikgu Ahmad. Contohlah. And then klik link bakal guru awesome. Tadi saya cakap tentang YouTube tadi kan? Sebab ini. Sebab berkaitan dengan tugasan yang kedua ini. Klik bakal guru awesome. Klik dekat sini. Dan klik continue. Apabila anda klik continue, lepas tu pergi pada video yang anda hasilkan tadi dekat YouTube anda. Lepas tu klik tambah dekat playlist bakal guru awesome. Automatik saya dapatlah. Okay, kat mana katakan bakal guru awesome itu? Sekarang saya klik Ni saya sendiri yang buat. So sekarang nanti video anda semua ada dekat sini. So semua dalam ini adalah para peserta didik kelas awesome saya. So maksudnya sekarang kita ada 125 belajar. So ada 125 video di sini. Okay. Tugasan yang kedua, okey ke tak okey? Dan anda jangan risau. Saya memang unlistedkan list tersebut. Nanti saya akan bagi link tersebut pada anda punya pensyarah sahaja. Dia tak secara private. Tak secara public. Nanti kan kalau katakan pensyarah awak kata bagi public, manalah tahu boleh menambahkan nilai tambah kepada anda semua sebagai bakal guru, saya jadikan dia sebagai public. Okey. Okey ke on ke tak on? Okey, Cikgu Siti Hawa bertanya. Topik bebas ataupun topik resume? Topik dia berkaitan dengan resume saya Intan Payung, Cikgu Siti. Maksudnya di situ sebenarnya kita menghasilkan video sebenarnya kalau untuk pengetahuan mungkin adik-adik yang semester 1 tu dia orang dah merasakan ni semua waktu dia orang nak masuk interview ke UPSI, waktu MCO dia orang kena hasilkan video. Kali ni anda juga menghasilkan video tetapi ini untuk menagih orang kata apa, bukan menagih lah, untuk memberi impak yang positif kepada anda bakal-bakal guru supaya bagaimana apabila contohlah tiba-tiba tak ada interview KPM kan, dia suruh buat video. Kita dah get ready. So you ada experience saja. Lepas ni boleh menghasilkan video yang lebih cantik, lebih bombastik. Nak dapatkan idea anda boleh tengok link itu antara video-video yang saya pilih. Yang pertama yang terbaik, yang kedua ada juga video-video itu yang saya nak anda analisa di mana tak sepatutnya menghasilkan video CV begitu. Bila dah send melalui YouTube, kita tak perlu send di bahagian itu ke? Okey, Cikgu Nurul Huda. Okay, apabila anda dah send, ada lagi arahan dekat sini. Salin dan copy link video tersebut. Klik add. Masa nak hantar tu kan dekat Google Classroom. Klik add. Masukkan link YouTube di ruangan your work. Lepas tu baru tekan turn in. Make as done. Maksudnya cara di sini saya akan semak tengok video sini sebab ini saya akan sediakan untuk anda punya cikgu lah. So di sini pula
student work ini, saya boleh lihat anda punya video di sini. Dekat sini. Video. Bila anda dah masukkan link, adalah link dekat sini. Dan sekarang tak ada lagi. Okey. Okey, jelas. Cikgu Hidayah. Okey, Alhamdulillah pukul 11.10. Selesai tugas presentation saya, perkongsian saya dengan anda. Selesai persoalan, anda juga boleh terus bertanya dengan saya sebab saya akan buka sini ada 20 minit lagi. Tapi saya mohon untuk anda membantu saya untuk menyelesaikan tugasan yang ini bukan tugasan lah, ini macam apa, tapi saya masukkan dalam bentuk tugasan juga sebenarnya. Yang ini saya yang tak payung, yang borang survey itu. Anda klik borang survey itu dan boleh jawab borang survey. Okay. Ini adalah berkaitan dengan tugas persembahan saya untuk ataupun perkongsian saya untuk pagi ini. Adakah anda berpuas hati? Adakah perlu penambahbaikan? Okey, silakan. Just klik sahaja course effectiveness survey ini. Lepas tu kliklah turn in ataupun make as done. Sambil-sambil itu 20 minit sambil mengisi borang itu, saya juga akan menjawab soalan-soalan yang ada di ruangan chat, insya-Allah sekiranya adalah. Okey, Cikgu Yana ada yang Cikgu Yana? InsyaAllah pada rakan-rakan, kepada mungkin rakan-rakan anda yang belum ada, yang tak berkesempatan dengan join kita pada hari ini, saya akan masukkan link rakaman ini dalam topik kelas kelima ini. InsyaAllah lepas ni saya akan terus buat. So maksudnya ataupun mungkin anda nak repeat balik, nak tengok, nak mungkin tertinggal maklumat kepada saya, boleh juga lihat rakaman ini. Kalau resume tu guna template lain boleh kan? Oh tak ada masalah Cikgu Safwana nak guna template lain. Mungkin awak nak ubah warna ke, nak ubah bentuk ke, boleh. Tak ada masalah. Sebab saya kata tadi, tugasan tanpa template sebenarnya, tanpa lampiran adalah baik untuk pelajar. Sebab kalau kita yang bagi lampiran, nanti pelajar tu ikut yang tu je. Tak apa, boleh. Saya lagi suka nanti kan menarik, baru kita tengok situ menarik, tertarik, bombastik. Okey. 123 orang. Okey. Mungkin 2 orang tu dah isi. Okey, dah turn in. 6 orang dah turn in. Dan alhamdulillah 24 orang dah mengisi, 25 orang dah mengisi. Jangan lupa tekan turn in Okey, insya-Allah. Sekiranya masih ada soalan, okey silakan Cikgu Dila. Nak tulis pun boleh, nak buka mic pun boleh. Cikgu Dila dari mana ni? Sarawak ke? Ke Sabah? Nama special ni. Kalau ada yang nak berborak dengan saya, boleh. Kita ada lagi kurang 6 minit dari sini. Ya, Cikgu Dila. Dan juga rakan-rakan yang lain. Yang tugasan foto album tu kena letak gambar dalam slide ke? Ya, betul. Letak je. Pilih je mana-mana nombor slide yang awak nak. Macam tadi kan. Nak letak ujung, nak letak akhir pun boleh. Tak ada masalah. Sebab saya memang sediakan, tak silap saya, 500 slide kot. Sebab saya tengok dalam Google Classroom ada 800. Tapi yang masuk dalam kelas ni mungkin dalam 200 je kot. Ni 123. So pilihlah slide mana yang nak. Ya, satu slide cukup lah. Tak payahlah buat banyak-banyak gambar. Okey, Cikgu Jia, boleh jelaskan cara buat tugasan Jom Mengenali Saya? Okey, Cikgu Jia nak tengok tugasan Jom Mengenali Saya. Mungkin dia tak pasti macam mana nak buat kan? Okey, tak apa. Okay. Jom Mengenali Saya tu, Cikgu Jia cuba tengok salah satu video. Contoh saya tengok video yang ini. Video mana? Video ni.
Nah, lelaki pula Tadi asyik perempuan je kan. Okey. Hasilkan satu video. Okey. Bila saya buka video, anda semua dengar tak? So, di ruangan chat boleh tulis. Oh, kat tak dengar Sekejap Okey, tak dengar. Tak apa, tak apa. Saya stop kejap. Stop sharing kejap. Nanti saya akan ni. Sharing. Present now. Angkat. Mana dia? Foto album asas. Kelas 5. Kelas 5. Share. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Yang tu dengar pula. Tak dengar juga. Okey, dengar. Okey, kejap saya teruskan. Kejap Saya bukakan voice code sikit. Saya tekan semula. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. So, anda sediakan satu video mengenai anda. Tukarkan resume kepada dalam bentuk video. Mula-mula kenalkan diri anda. وأنا اسمي محمد الرحازق بن أزهري وكان عمري 20. ولدت في كوالالمبور ولكن الآن أسكن في بنصار كوالالمبور. وكان أبي اسمه أزهري بن ملان ويعمل سعيقا مشرف. وكذلك أمي كانت محرلنا أبو كاسم وتعمل بتنفيذي. Kedua, ceritakan tentang pendidikan anda, akademik anda. ثم بعد ذلك أخذت شهادة المدرسة العالية ماليزية أو نسميها ب-STPM في كلية الإسلامية سلطان عالم شاه. فالحمد لله أنعمني بوصول على درجات ممتاز في PNGK ل-STPM وقد حصلت بمستوى ثالثة يعني Keputusan akademik sekiranya perlu. أو نسميها ب-MUAT. Secara betul berikan tentang anda punya penglibatan sekolah. Berikan tahu tentang anda punya skill, kemahiran. Dan juga kenapa anda perlu diberi tugas. Kenapa anda perlu menjadi seorang guru. Bagilah sebab. Itu last sekali lah. Banyak. Anda boleh tengok nanti kat sini. Okey, setakat tu Cikgu Jia, okey ke tak okey? Boleh faham tak? Okey, kalau Cikgu Fatih nak selitkan bahasa Perancis pun boleh. Ada dalam link tu pun saya ada pelajar yang berkongsi membuat video menggunakan bahasa Perancis. Tak silap saya yang ini kot. Boleh selitkan. Cikgu Azwa, saya suka. Okey. Boleh. Kalau nak submit nak macam mana pula? Okey, nak submit macam mana pula? Okey, katakanlah dah buat video Dah buat video. Macam mana? Okey. Ini saya punya channel. Okey. Buka YouTube. Buka YouTube anda sendiri. Okey. Ni YouTube. Klik dekat sini. Pastikan ini muka anda. Lepas itu create. Tambah ni. Uploadkan video yang dah siap tadi. Okey. Uploadkan video yang siap tadi. Okey. Dia akan buka. Okey. Select lah video tersebut kan. Okey. Contohlah ada video ketak saya ni. Video. Contohlah ni. Video apa ni? Okey. Contohlah contoh. Masukkan video. Okey, masukkan title, masukkan description anda lah. Anda tulis situ je. Tajuk, nama anda. Cikgu Jia tadi kan.
Cikgu dia resume. Ataupun CV pun boleh jugalah, apa-apa sajalah. Okey, di sini berikan nama penuh anda. Nama penuh fakulti. Contohlah apa maklumat yang anda nak menunjukkan video anda tersebut. Okey. Lepas itu, thumbnail masukkanlah gambar anda sendiri. Thumbnail, klik kat situ, masukkan gambar anda. Saya masukkan gambar ni. Thumbnail tu maksudnya kat depan ni lah. Maksudnya, lepas tu klik next. Klik no is for kid. Okay, next. Okay, next. Okay. Lepas tu bagi dia public. Okay, bagi dia public. Okay, lepas tu tekan publish. Automatic video tersebut, saya close. Katakan video tersebut, nak tengok kat mana, klik kat video. Katakan video ni. Contoh video yang ini. Okay, saya buka video ni. Katakan ini adalah video resume anda. Saya buka video ni. Okay, alamak ni edit Sekejap back balik. sorry. YouTube.com. Okay, kita dah upload tadi. Katakan kita dah upload. Lepas tu kita pergi dekat your video ni. Maksudnya video anda lah. Your video. Katakanlah video ini. Video mana tu resume kita. Katakanlah yang ini. Ini adalah video resume saya tersebut. Okay, yang resume saya lah. Klik. Okay, stop main. Okay. Klik dekat button tambah ni. Klik dekat button tambah ni. Dia akan keluar playlist. Bakal Guru Awesome. Klik dekat sini. Title. Klik saja. Automatik dia keluar sini. Add to Bakal Guru Awesome. Bila saya tutup balik kat sini. Okay. Bila saya tutup kat situ. Kita tengok balik dekat playlist tadi. Ada ke tidak? Ada kat sini? Sini Bakal Guru Awesome. Tu dah ada video tu. So maksudnya bila Cikgu Jia klik dia kat situ, automatik dia ada. Dekat sini. Okay. Tu yang cara nak menghantar dekat YouTube. Cara yang nak menghantar kat GC pula. Okay. Dekat video ini. Ambil je link ni. Masuk dekat bahagian tugasan. Klik make as done. Okay. Boleh tak okey? Okey tak okey? Okay, anda boleh tengok saya punya video ini bagaimana cara nak menghantar tu lah. InsyaAllah. Jelas, Alhamdulillah. Oh, Cikgu Fatih ni bagus ke? Cikgu Hasanuddin. Okey, insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Sekiranya anda ada permasalahan, jangan segan, jangan silu. Jumpa ataupun jumpalah pula. Boleh klik dekat bahagian dengan kelas komen ini. Klik kat situ, lepas tu apa masalah awak? Apa nama? Apa soalan yang nak tanya sekiranya selepas ni kan? Kalau lepas saya klik tutup kelas ni kan, tak jumpa saya kan? Tak apa. Klik je dekat kelas komen ni. InsyaAllah saya akan bantu. Rakan-rakan yang lain pun boleh balas bantu kat sini. Cikgu Wardah jadi YouTuber. Jadilah YouTuber. Kita sebagai guru sebenarnya kita mengikut peredaran zaman itu. Bersesuaian dengan pelajar. Kita nak mendidik para pelajar nanti anda semua ke sekolah nanti macam-macam yang anda buat sebenarnya. Tak terfikir untuk akal sekarang. Kita akan mengikut peredaran itu. Di mana contoh sekarang waktu MCO, waktu PKP kan. Para pelajar memang masa dia limit untuk jumpa kepada guru. Guru macam saya pukul 2.30. Kalau dulu balik sekolah pukul 5.30 pun pelajar masih lagi dalam kelas. Masih lagi orang kata apa, berbincang dengan cikgu, boleh buat kelas tambahan dan sebagainya. Sekarang tak boleh. Asal bunyi bell je, sekolah kosong. So cara nak sampaikan budak, cara kita nak attach pelajar tersebut menggunakan video-video ni lah. Saya terpaksa guna macam tu. Sebab tu kalau anda tengok dekat saya punya ni, playlist,
playlist saya memang berkaitan dengan Google Classroom untuk mengajar para guru-guru di luar sana. Selain itu saya gunakan YouTube juga untuk mengajar para pelajar saya. Tapi saya buat video tu unlisted lah, saya tak bagilah keluar. Even saya dalam kelas pun saya record saya mengajar. So dia orang boleh tengok balik kembali. InsyaAllah. InsyaAllah Cikgu Wada boleh jadi seorang YouTuber yang hebat sampai ni. Okey, ada soalan lagi? Kita ada masa lagi 5 minit. Cikgu Liana ada lagi tak? Okay, saya kembali balik. Cikgu Jal, dia bukan tekan subscribe, dia tekan continue je. Okay, dah 80 orang, 80 orang mengisi borang, terima kasih. Okay, macam mana saya tunjuk macam mana nak continue bila tekan bakal awesome tu. Okay, sekejap. Saya buka saya punya account lain. Sekejap saya tunjuk. Saya stop sharing ini. Saya sharing tab account saya. Account apa nama? Rasmi saya. Present now. Link isi borang Cikgu Syafiqah. Saya tak ada hantar link. Semua dalam Google Classroom Cikgu Syafiqah. Boleh tengok dekat bahagian Google Classroom, borang survey. Mana video tu? Okay. Saya buka YouTube menggunakan akaun saya yang lain. Tak ada pun. Bakal guru kelas UPSI. Cancel. Present now. Chrome window. YouTube. Okay. Okay. Ini akaun saya yang lain. Akaun rasmi saya. Okay. Caranya senang saja. Kita klik dekat link tersebut. Mana link tersebut? Saya ambil link tu dulu Bila anda klik link tersebut. Dia akan keluar ni kalau guna laptop dia akan keluar macam ni. Nama playlist tersebut bakal guru awesome. Lepas tu kat sini ada continue. Klik je continue. Dia akan nyatakan bila anda klik continue maksudnya add to playlist Siti Khadijah Rosa ini, MUI ini akan automatik bolehlah install, bolehlah panggil apa, addkan video anda tersebut dalam ini. Contoh bila saya klik continue tau. Okay, klik continue. Dia tak jadi apa-apa. Tak ada masalah. Pergi dekat video yang anda buat tadi. Okay, your video. Okay, nampak channel saya tak ada video. Pergi home. Katakan video ini. Okay. Ini adalah video resume saya. Katakanlah. Sudah, stop. Okay, katakanlah. Sebab saya dalam channel tu tak ada video. Klik je dekat button ini. Pilih playlist tersebut. Bakal Guru Awesome. Dah settle. Klik kat dia sahaja. Bakal Guru Awesome ni, klik. Saya kembali balik ke situ.
Okay. Saya refresh. Ada video tersebut. Tengok Khalijah masuk. Okay, Cikgu Jia. Mana pula saya punya ni? Meet, okay. Okay, so itu saja. Jelas, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih 121 orang yang bersama-sama dengan saya dalam siri ini. Dan juga terima kasih kepada para guru yang mengikuti mungkin dalam siaran ulangan bagi rakaman bagi sesi ini. InsyaAllah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada anda. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang yang tidak lengkapnya adalah datang daripada saya, insyaAllah. So saya mohon maaf sekiranya terkurang, terlebih bicara, terlebih gurau dengan anda-anda, di mana saya mendoakan juga kepada anda-anda supaya anda semua bakal guru ini, orang kata apa, dapat tempat di sekolah-sekolah kelak dan selamat menjadi sahabat kepada kami-kami dan mungkin akan menjadi lebih hebat daripada kami-kami ini. InsyaAllah, sama-sama kita berkongsi ilmu, di mana ilmu yang kita dapat itu sangat sedikit sebenarnya. Ilmu saya pun sangat sedikit, tetapi apabila saya sharing dengan anda semua, saya sharing dengan orang-orang di sekitaran saya, insyaAllah ilmu anda akan bertambah dan anda akan mendapat lebih rahmat, lebih berkat daripada ilmu tersebut. So sama-samalah kita meningkatkan pendidikan di Malaysia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye-bye sayang, kita payung.